Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 7 iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusianya di Asia. Okey, apa yang kita akan belajar dalam bab ni ialah pertama kita akan belajar berkaitan dengan kepelbagaian iklim di Asia. Seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan ciri iklim mengikut zon di Asia. Okey, pertama kita akan tengok berkaitan dengan kepelbagaian iklim di Asia. Okey, untuk pengetahuan awak, kita ada beberapa jenis zon iklim yang ada di dunia kita ni, dan dunia kita ni terbahagi kepada pelbagai jenis zon iklim. Okey, pertama kita akan tengok pertama sekali kita ada zon panas. Okey, dekat zon panas ni kita ada iklim, iaitu iklim kita kenali sebagai iklim monsun tropika, kita ada iklim gurun panas dan juga kita ada iklim khatulistiwa. Okey, seterusnya kita ada zon panas sederhana. Dekat zon panas sederhana ni kita ada iklim Mediterranean, tadi iklim steppe dan juga iklim China. Okey, seterusnya kita ada zon sejuk sederhana. Kita ada kat zon sejuk sederhana ni kita ada dua iklim iaitu Siberia dan juga iklim Laurentia. Okey, terakhir sekali kita ada zon sejuk. Zon sejuk ni kita ada iklim tundra. Okey, kita ada 4 jenis zon iklim yang ada di Malaysia. Kita ada 4 jenis zon yang ada di kawasan Asia ataupun benua Asia, iaitu kita ada zon sejuk sederhana dan juga zon panas sederhana dan juga zon panas. Dekat zon sejuk kita ada satu sahaja iklim, iaitu kita kenali sebagai kita ada iklim tundra. Manakala dekat zon sejuk sederhana kita ada dua iklim, iaitu iklim Laurentia dan juga iklim Siberia. And then dekat zon panas sederhana kita ada 3 iklim, iaitu iklim Mediterranean, iklim steppe dan juga iklim China. Manakala zon panas pun kita ada 3 iklim, iaitu iklim khatulistiwa, gurun panas dan juga iklim monsun tropika. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan ciri iklim mengikut zon-zon di Asia. Okey, apa yang murid-murid boleh tengok pada gambar ni? Apa yang murid-murid nampak? Okey, apa yang kita nampak dalam gambar ni? Kita boleh tengok ada salji, kita ada nampak gunung, ada nampak tumbuhan ke? Ada ke? Okey, sekarang ni cikgu nak kamu teka, ini jenis zon apa? Kamu rasa ni zon apa? Ini ialah zon sejuk. Okey, kawasan yang mengalami zon sejuk hanya ada satu iklim je. Iklim apa? Iklim apa tu? Itu iklim tundra. Iklim tundra. Jadi mari kita tengok apakah ciri-ciri iklim tundra. Okey, ciri-ciri iklim tundra. Pertama, kita tengok di manakah kawasan yang mengalami iklim tundra. Kawasan yang mengalami iklim tundra ialah kawasan pantai utara Asia, pantai utara Siberia dalam lingkungan Arktik, ataupun kita boleh kata dekat kawasan yang mengalami iklim tundra ini ialah negara Rusia belah utara. Okey. Apakah suhu iklim tundra? Suhu iklim tundra ialah dia ada dua, iaitu pada suhu musim panas dan juga suhu musim sejuk. Okey, kalau suhu pada iklim tundra, jangka masa suhu musim panasnya adalah pendek, iaitu sekitar bulan Mei atau bulan 5 sehingga bulan 8 ataupun Ogos sahaja. Manakala apabila sudah hanya sejuk pula, suhu akan kurang daripada 10 darjah Celsius. Okey, 10 darjah Celsius ni sejuk.
Dia lagi sejuk berbanding kalau kita pergi Cameron tu. Cameron tu dia punya suhu adalah sekitar 12, 18 ke 21. Tapi dekat iklim tundra ni, kalau musim sederhana sejuk dia ataupun suhu musim panas dia adalah sekitar 10 darjah Celsius sahaja. Sejuk tu walaupun musim panas. Okey, seterusnya kita ada suhu musim sejuk. Okey, suhu musim sejuk di tundra ni adalah selama 8 bulan. Okey, dia punya suhu musim sejuk adalah dia punya waktu musim sejuk adalah selama 8 bulan dengan suhu adalah sekitar negatif 32 darjah Celsius sehingga negatif 5 darjah Celsius. Wow, sejuk sangat tu. Kalau awak punya dekat peti sejuk yang beku tu pun hanyalah negatif 17. Jadi kalau negatif 32 memang sejuk. Okey, seterusnya kita ada angin. Angin pada iklim tundra ni, dia ada angin baratan yang membawa hujan serta ribut salji yang sering berlaku dan mempunyai kelajuan sekira-kiranya 200 km per sejam. Laju tu. Okey, seterusnya kita ada hujan pada iklim tundra. Okey, kepasan tahunan iaitu antara 250 mm hingga 300 mm. Okey, apa itu kepasan? Kepasan tu sebarang bentuk yang turun daripada awan. Tidak kiralah dia bentuk salji ke, dia bentuk air hujan ke, dia bentuk uap air ke, kita kenali sebagai kepasan. Okey, kalau pada iklim tundra ni dia turun dari segi, kalau pada musim sejuk dia turun dalam bentuk salji. Kalau pada musim panas dia turun sebagai dalam bentuk hujan perolakan. Hujan perolakan ni macam mana? Iaitu pada waktu pagi dia panas, pada waktu petang ataupun siang akan berlakunya hujan yang disertakan dengan ribut dan petir. Okey. Kita tengok di manakah kawasan yang mengalami iklim tundra ni. Okey, mengalami iklim tundra ialah kawasan Rusia Utara. Jadi Rusia belah utara ialah kawasan kat sini. Dekat sini ni ialah kawasan belah utara. Jadi kawasan ni adalah kawasan yang mengalami iklim tundra. Okey. Apa yang murid-murid boleh tengok pada gambar ni? Apa yang kamu nampak pada gambar ni? Ada apa dalam ni? Okey, cikgu nampak bunga. Cantik tak bunga ni? Indah tak? Warna apa ni? Warna pink. Kita nampak bunga. Bunga apa ni? Mungkin bunga ni ialah bunga sakura ataupun kita panggil dalam bahasa Englishnya ialah cherry blossom. Okey, agak-agaklah kawasan ni mengalami iklim apa? Iklim yang ada bunga. Iklim Laurentia. Okey, nama dia seindah bunga. Laurentia. Sangat bunyi macam nama perempuan yang cantik. Laurentia. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan ciri-ciri iklim Laurentia. Apakah ciri-ciri iklim Laurentia? Okey, ciri-ciri iklim Laurentia ialah, kita tengok dulu kawasan yang mengalami iklim Laurentia ni ialah kawasan China belah utara, Korea belah utara, Jepun belah utara. Okey, kawasan China yang pada belah utara mengalami iklim Laurentia, Korea Utara dan juga Jepun belah utara mengalami iklim Laurentia. Okey, kita tengok suhu ataupun kawasan yang mengalami iklim Laurentia, dia mempunyai suhu berapa? Okey, kawasan yang mengalami iklim Laurentia mengalami suhu musim panas iaitu sederhana panas dan juga singkat. Itu sekira 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Okey, manakala suhu musim sejuk dia pula ialah sangat sejuk, panjang dan lebih kurang sekitar negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Okey, kita tengok berkaitan dengan hujan dekat kawasan yang mengalami iklim Laurentia ni. Ialah, kalau hujan tahunan dia adalah sekitar 500 mm sehingga 1000 mm, hujan turun sepanjang tahun, hujan akan turun lebih banyak pada musim panas dan salji akan turun pada musim sejuk. Okey, dekat kawasan iklim Laurentia ni, cikgu tertinggal, cikgu nak bagi tahu iklim Laurentia ni akan mengalami fenomena 4 musim.
Okey, 4 musim tu 4 musim apa? Pertama kita ada musim panas, kita ada musim sejuk, kita ada musim luruh dan kita ada musim bunga. Jadi kawasan yang mengalami iklim Laurentia akan mengalami 4 musim. Okey, seterusnya dekat kawasan iklim Laurentia ni akan ada angin. Okey, kita tengok mana kala angin dia. Dia kata angin iaitu arus sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China dan juga Korea Utara. Musim dingin adalah kering kerana angin monsun barat laut bertiup dari darat. Okey, kita akan tengok di manakah kawasan yang mengalami iklim Laurentia. Ni ialah peta negara China. Okey, kalau yang awak tengok pada warna kuning ni ialah belah China, belah utara. Okey, jadi kawasan yang mengalami iklim Laurentia ialah kawasan belah utara. Jadi kawasan yang contohnya Harbin, Changchun, Beijing, Tianjin, Taiyuan, Hot, Yingchuan, Xining, Langzhou, Lhasa ni ialah kawasan yang mengalami iklim Laurentia. Yang warna biru ni ialah kawasan negara China belah selatan. Okey, kita tengok kalau belah selatan ni macam mana pula? Okey, pertama sekali kita akan tengok dulu ni ialah kawasan negara China. Ni ialah peta negara China. Kat belah ni untuk kita bahagi pada bahagian atas ni ialah bahagian utara, kawasan yang mengalami iklim Laurentia. Ni ialah ni kalau yang ni Korea Selatan, yang ni ialah Korea Utara. Okey, dekat Pyongyang ni ialah kawasan Korea Utara. Manakala dekat Jepun ni bahagian atas ni ialah kawasan yang mengalami iklim Laurentia. Nak boleh belah je macam ni, lalu Korea Utara belah ni. Okey, jadi kawasannya bahagian atas ni yang belah utara akan mengalami iklim Laurentia. Okey, apa yang awak nampak pada gambar ni? Apa yang awak nampak? Ini padi ke? Ni nampak macam padi ke? Tak, bukan padi. Jadi apa ni? Tak tahu. Kalau awak pernah tengok iklan Coco Crunch ke sebelum ni? Yang ada bila coklat jatuh di atas gandum tu? Ni ialah ladang gandum. Okey, jangan tertukar dengan padi. Ni bukan padi, ini ialah tanaman gandum ataupun boleh panggil macam ada juga dia boleh dikatakan ni ialah ladang biji-bijian ataupun ladang barley. Biasanya kawasan yang mengalami iklim apa ni yang ada tanaman macam ni? Iklim apa? Iklim China. Okey, kawasan yang ada iklim China. Okey. Macam mana ciri-ciri iklim yang mengalami iklim China ni? Okey, kita tengok. Apakah ciri-ciri iklim yang mengalami iklim China? Okey, pertama kita tengok kawasan. Kawasan manakah yang mengalami iklim China? Ataupun negara mana yang mengalami iklim China ni? Okey, negara yang mengalami iklim China ni ialah negara China belah tengah dan juga belah selatan. Okey, Korea Selatan, Jepun belah selatan dan juga Taiwan belah utara. Okey, kita tengok ada 4 negara kesemuanya yang mengalami iklim China. Itu China Tengah dan juga China Selatan, Korea Selatan, Jepun belah selatan dan juga Taiwan belah utara. Okey, berapakah suhu kawasan yang mengalami iklim China? Suhu dia kita sama je macam tadi, kita terbahagi kepada dua, iaitu suhu musim panas dan juga suhu musim sejuk. Okey, kalau pada suhu musim panas, yang kawasan yang mengalami iklim China ni adalah sekitar 28 darjah Celsius, iaitu pada bulan 5 sehingga bulan 9. Okey, kalau suhu musim sejuk pula adalah sejuk dan kering, iaitu sekitar 5 darjah Celsius pada bulan Oktober sehingga bulan April. Okey, negara kawasan iklim China juga sama dengan iklim Laurentia. Dia mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim sejuk dan juga musim luruh. Okey, 4 musim. Negara iklim China dan juga iklim Laurentia mengalami iklim 4 musim. Okey, kita tengok berkaitan dengan angin pada kawasan yang mengalami iklim Laurentia. Okey, angin yang pada iklim Laurentia ni pada akhir musim panas China belah selatan, Hong Kong dan Taiwan akan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika yang bertiup daripada lautan Pasifik.
Okey, apa itu siklon tropika? Siklon tropika ialah ribut ganas yang berputar dan berbentuk di kawasan perairan tropika. Okey, kita tengok berkaitan dengan hujan di kawasan iklim China. Okey, hujan tahunan yang agak banyak iaitu sekitar 508 mm sehingga 1520 mm dan kebanyakan hujan turun dalam bentuk hujan siklon. Okey, hujan siklon ni ialah hujan yang disebabkan oleh udara panas yang lembap. Udara panas yang lembap bergerak daripada kawasan udara yang lebih sejuk. Okey? Udara panas yang lembap bergerak daripada kawasan yang sejuk membentuk hujan siklon. Okey, ni kita akan tengok di manakah ni ialah peta negara. Dia tunjuk peta negara China, Taiwan, Korea dan juga Jepun. Okey, kawasan yang mengalami iklim China ialah belah China Selatan. Okey, kat bawah ni. Taiwan Utara, bahagian atas ni. Dan juga Korea Utara dan juga Jepun belah Korea Selatan dan juga Jepun bahagian belah selatan. Okey, kawasan bawah ni dia mengalami iklim China. Okey, apa yang awak nampak sekarang ni? Apa yang ada dalam gambar ni? Boleh nampak ke apa yang ada dalam gambar ni? Okey, ni ialah awak boleh tengok padang pasir. Kita boleh tengok sekarang ni kita berada di gurun. Okey, agak-agaklah kawasan ni mengalami iklim apa? Iklim apa? Ya, betul. Iaitu iklim gurun panas. Okey, sekarang ni kita akan tengok berkaitan dengan ciri-ciri iklim gurun panas. Okey, apakah ciri-ciri iklim gurun panas ni? Okey, pertama sekali kita tengok kawasan. Di manakah kawasan yang mengalami iklim gurun panas ni? Itu kawasan gurun Arab. Maksud dekat kawasan gurun Arab ni dia melibatkan negara seperti negara Iraq, negara Oman, negara Arab Saudi dan sebagainya. Okey, kawasan tu kita kenali sebagai kawasan gurun Arab. Apakah suhu dia? Suhu iklim gurun panas adalah dia ada juga suhu musim panas dan juga suhu musim sejuk. Okey, kalau suhu musim panas dia adalah sekitar 32 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Okey, kalau suhu musim sejuk dia adalah sekitar 16 darjah Celsius. Okey, dekat iklim gurun panas ni dia agak special kerana dia ada pada waktu siang dia panas dan pada waktu malam dia sejuk. Okey, macam mana boleh terjadi? Okey, pada waktu siang dia panas disebabkan oleh pancaran matahari terus ke permukaan bumi disebabkan tiada litupan awan. Okey, bila tiada awan akan menyebabkan pancaran matahari terus ke permukaan bumi. Pada waktu malam pula menyebabkan bila tiada litupan awan menyebabkan permukaan bumi melepaskan haba yang disimpan pada waktu siang itu ke atmosfera. Bila haba dilepaskan ke atmosfera pada waktu malam, menyebabkan kawasan permukaan bumi menjadi sejuk. Sebab itulah pada waktu musim sejuk, pada waktu malam, cuaca di iklim suhu di iklim gurun panas adalah rendah berbanding dengan pada waktu siang. Okey, kita tengok berkaitan dengan angin pada iklim gurun panas ni. Okay, kita ada angin timuran yang kering yang bertiup dari kawasan barat dan tidak membawa hujan. Okey, biasanya dekat gurun panas ni akan biasa lalu berlakunya ribut pasir. Okey, jarang berlakunya ribut yang disebabkan oleh hujan. Okey, kita tengok berkaitan dengan hujan. Jumlah hujan tahunan adalah kurang daripada 250 mm kerana itu akan menyebabkan mewujudkan keadaan yang gersang. Okey, gersang ni kita kenali sebagai sangat kering. Kenapa dekat iklim gurun panas ni jarang berlaku hujan? Macam mana nak berlaku hujan kalau dekat kawasan gurun panas ni tiada badan-badan air, tiada sungai, tiada laut, tiada tasik. Bila tiada laut, tiada sungai, tiada tasik ni menyebabkan kita punya proses penguapan atau proses sejatan ni kurang berlaku. Bila tiada proses sejatan berlaku, tiadalah
hujan. Kalau ada kawasan-kawasan badan air, ada tasik, ada sungai, ada laut ni menyebabkan berlakunya proses sejatan. Okey, ni ialah peta peta kawasan gurun Arab. Contohnya ni kat kawasan Iraq, Saudi Arabia, UAE dan Oman ni ialah kawasan yang mengalami iklim gurun panas. Okey, awak boleh tengok pada peta muka surat 108. Dalam buku teks awak, dia ada menceritakan dekat kawasan-kawasan ni mengalami beberapa jenis iklim. Contohnya kita dah belajar berkaitan dengan iklim tundra, iklim Siberia, iklim Laurentia, iklim China, iklim gurun panas dan juga iklim Khatulistiwa. Okay, kita boleh tengok kat situ, awak boleh tengok pelbagai jenis iklim dan pelbagai jenis negara yang mengalami iklim-iklim tersebut. Okey, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan zon iklim sejuk, sederhana panas dan juga zon iklim panas. Okey, pertama sekali kita tengok ke manakah kita mendarat. Daripada Asia Tenggara ke Asia Utara. Asia Tenggara kita lah, iaitu berada di Malaysia. Kita pergi ke negara yang ada di Asia Utara. Okey, kawasan yang mengalami di Asia Utara, negara apa agak-agaknya? Cuba tengok, boleh tengok kat sini. Dia pakai baju macam mana tu? Tebal. Kalau dia tebal, agak-agaknya kita berada di mana ni? Kita berada di zon iklim mana? Kita ada di zon iklim sejuk. Itu kita ada kawasan, kita pergi dekat kawasan yang mengalami iklim tundra. Okey, kawasan mana ataupun negara manakah yang mengalami iklim tundra? Negara Rusia belah Utara. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita akan tengok berkaitan dengan pengaruh iklim tundra terhadap kegiatan manusia. Okey, pertama sekali kita tengok apakah aktiviti ataupun kegiatan utama yang ada di iklim tundra. Kita tengok. Okey, pertama kita ada aktiviti perikanan. Okey, biasanya kegiatan perikanan ni dia kebanyakan masyarakat di sana dia menangkap ikan untuk keperluan sendiri sebagai sumber protein untuk penduduk. Okey, ikan ni ialah sumber protein. Okey, lokasi kegiatan perikanan biasanya dijalankan di kawasan Siberia belah Utara. Bagaimana pengaruh iklim tundra ni terhadap aktiviti perikanan boleh berlaku? Kerana, okey, pada waktu musim panas, kegiatan menangkap ikan paus, ikan koi dan salmon dijalankan. Ikan paus pula ditangkap menggunakan harpun. Okey, harpun tu ialah senjata tajam yang digunakan oleh orang di kawasan iklim tundra untuk menangkap ikan. Okey, seterusnya kita ada aktiviti pemburuan. Kita ada aktiviti pemburuan. Okey, kegiatan aktiviti pemburuan ni biasanya adalah untuk memburu binatang untuk membekalkan daging sebagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, kemah dan juga pakaian. Tulang binatang adalah untuk membuat rangka kemah dan juga lemak digunakan untuk menyalakan pelita serta memanaskan iglu. Okey, biasanya kegiatan pemburuan ni dijalankan di kawasan Siberia belah Utara. Okey, pekerjaan orang Eskimo. Orang Eskimo mana orang Eskimo? Ni ialah orang Eskimo ataupun orang yang berada di kawasan Siberia belah Utara ni kita kenali sebagai orang Eskimo. Okey. Pekerjaan orang Eskimo ni berubah mengikut musim. Contohnya pada musim sejuk, mereka memburu binatang seperti walrus ataupun singa laut. Okey, dekat tepi awak ni boleh tengok ada singa laut. Okey, dan juga mereka juga memburu serigala dan juga rusa kutub. Okey. Mereka juga memburu serigala dan juga memburu binatang lain. Okey, contohnya macam tadi dia membunuh ataupun memburu ikan paus untuk jadikan sebagai bekalan makanan sumber protein. Okey, seterusnya kita akan terbang ke kawasan Asia Timur. Sekarang ni apa yang awak nampak? Kita berada di kawasan zon iklim sejuk sederhana. Awak boleh tengok situ ada bunga sakura.
Okey, agak-agak iklim manakah yang ada yang ada bunga macam ni? Iaitu iklim Laurentia. Okey, iklim Laurentia ada 3 negara. Pertama kita ada negara Jepun belah utara. Kita ada China belah utara dan juga kita ada Korea Utara. Okey, jom kita tengok. Apakah pengaruh iklim Laurentia terhadap kegiatan manusia? Okey, kita akan tengok. Pertama adalah kita ada aktiviti pertanian. Okey, biasanya kegiatan aktiviti pertanian ni adalah pengeluaran makanan untuk penduduk setempat. Okey, biasa pertanian digunakan untuk pengeluaran makanan. Okey, di manakah lokasi kegiatan pertanian biasanya? Biasanya berlaku di Hokkaido, Jepun, dataran Manchuria dekat China dan juga di Korea Utara. Okey, apakah pengaruh iklim Laurentia ni sehingga boleh membawa kepada aktiviti pertanian? Okey, suhu musim panas yang sederhana iaitu 20 darjah Celsius dan suhu musim sejuk ialah 10 darjah Celsius sesuai untuk penanaman gandum, kentang, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jumlah hujan tahunan kira-kira 1000 mm menggalakkan pertumbuhan tanaman supaya lebih subur. Okey, disebabkan dia ada hujan, dia menerima cahaya matahari pada setiap tahun, menyebabkan aktiviti pertanian ini dapat dijalankan sepanjang tahun dan dapat menghasilkan hasil pertanian yang lebih subur dan juga lebih segar. Okey, seterusnya kita juga ada aktiviti perikanan. Okey, dekat kawasan iklim Laurentia ni ada aktiviti perikanan. Okey, penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan juga luar negara. Okey, bukan sahaja aktiviti perikanan yang didapat ni bukan sahaja digunakan oleh penduduk setempat, malah juga dieksport ke luar negara. Contohnya, sepanjang kawasan kegiatan dia adalah sepanjang pantai negara Jepun, pelabuhan perikanan utama di Jepun iaitu Hakodate, Wakkanai dan Kushiro. Biasanya kawasan ni dia mengimport, kawasan penangkapan ikan dan ikan yang diperoleh ni bukan saja digunakan untuk kawasan sekitar, malah juga dieksport ke luar negara. Okey, bagaimana pengaruh iklim Laurentia ni membawa kepada aktiviti perikanan berlaku? Pantai Jepun terletak di persimpangan arus panas Kuroshio dan arus sejuk Oyashio yang menggalakkan pertumbuhan plankton. Okey, macam kita tahulah plankton ni ialah sumber makanan kepada ikan. Jadi, laut di sekeliling Jepun kaya dengan hasil laut. Contohnya kita ada sotong gurita, kita ada sotong, kita ada bukan saja kita ada ikan, pelbagai jenis ikan, ikan salmon, ikan koi. Lepas tu kita ada juga ketang, kita ada kerang, kita ada udang dan sebagainya. Jadi kegiatan perikanan ni biasanya dijalankan pada musim bunga dan juga musim panas. Okey, seterusnya kita akan pergi ke negara Asia Timur. Okey. Okey, apa yang awak boleh nampak dekat sini? Apa yang awak rasa yang kakak-kakak ni sedang buat? Dia sedang mengutip teh. Okey, agak-agak negara mana kita pergi ni? Kawasan mana yang mengalami iklim yang ada teh? Okey, sekarang ni kita berada di zon iklim panas sederhana. Okey, iklim zon panas sederhana ni iklim apa? Iklim China. Okey, negara yang mengalami iklim China ni negara mana? Kita ada iaitu negara Korea Selatan, China belah tengah dan juga selatan dan juga kita ada Jepun belah selatan. Okey, kita tengok apakah pengaruh iklim China ni terhadap kegiatan manusia. Okey, pertama sekali kita ada aktiviti pertanian. Okey, bagaimana aktiviti pertanian berlaku? Apakah kegiatan dia? Kegiatan dia ialah penanaman padi dan gandum sebagai sumber makanan penduduk. Dekat kawasan iklim China ni, mereka menanam gandum, padi untuk kegunaan ataupun sumber makanan kepada penduduk mereka.
Okey, di manakah lokasi kegiatan biasanya dijalankan? Padi biasanya ditanam di kawasan lembah Sungai Yangtze ataupun Sungai Kuning. Penanaman teh pula di kawasan bukit antara lembangan Canjiang dengan Zhejiang. Kawasan pengeluaran gandum utama adalah di dataran China Tengah. Okey, bagaimanakah pengaruh iklim iklim China ni yang membawa kepada aktiviti pertanian dekat kawasan negara-negara ni? Okey. Kawasan yang mengalami iklim China, dia ada suhu musim panas iaitu sekitar 28 darjah Celsius dan hujan tahunan yang melebihi 1,000 mm sesuai untuk penanaman padi. Okey, dia ada terima suhu, dia ada terima pancaran matahari, dia terima hujan yang banyak menyebabkan aktiviti penanaman gandum, penanaman padi ni dapat dijalankan sepanjang tahun. Manakala gandum dan teh ni pula adalah disebabkan kawasan ni mempunyai suhu musim sejuk menyebabkan kawasan ni sesuai untuk penanaman gandum dan juga teh. Okey. Seterusnya kita ada kegiatan peternakan. Okey, China ni, negara China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama yang ada di dunia. Okey, biasanya aktiviti peternakan ni kita ternak lembu, ternak kambing, ternak biri-biri, ternak itik, ternak ayam, ternak khinzir dan sebagainya. Okey, permintaan tinggi terhadap produk berasaskan daging dan susu segar kerana kerajaan China telah menggalakkan peningkatan taraf kesihatan rakyat. Okey, dekat negara China dia ada satu polisi iaitu kerajaan menggalakkan masyarakatnya mengambil lebih banyak berkaitan dengan makanan yang berasaskan daging dan juga susu supaya dapat meningkatkan jangka hayat. Okey, biasanya kawasan aktiviti peternakan ni di mana? Biasanya kawasan aktiviti peternakan ni contohnya di kawasan dekat negara China ialah di Shanghai Bright, Inner Mongolia Yili dan Shijiazhuang Sanglu. Okey, kawasan peternakan ayam pula ialah kawasan Shandong. Okey. Bagaimana aktiviti peternakan ni dapat dijalankan? Okey, aktiviti peternakan dapat dijalankan di kawasan iklim China ni adalah kerana suhu musim panas yang sederhana panas iaitu sekitar 28 darjah Celsius dan suhu musim sejuk adalah kira-kira 5 darjah Celsius, sangat sesuai untuk kegiatan peternakan lembu. Biasanya peternakan dijalankan di kawasan kaki bukit kerana suhunya lebih sejuk dan suhu dingin ni ataupun suhu sejuk ni dia menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan. Okey, yang terakhir kita akan terbang ke negara Asia Tengah. Okey, apa yang awak tengok sekarang ni? Agak-agaknya kawasan ni mengalami iklim apa? Iklim merupakan kawasan di zon iklim panas dan mengalami iklim gurun panas. Okey, dekat kawasan mana ni? Negara mana? Itu negara kawasan gurun Arab ataupun kawasan Saudi Arabia ataupun Arab Saudi ataupun Oman ke, dekat kawasan Iraq ke, so mana-mana pun boleh. Jadi apakah pengaruh iklim gurun panas terhadap kegiatan manusia ni? Okey, pertama kita ada aktiviti pertanian. Okey, bagaimanakah kegiatan pertanian ni dapat dijalankan? Dekat kawasan gurun panas ni, penanaman pokok kurma secara besar-besaran adalah untuk mendapatkan buahnya. Okey, biasanya di manakah lokasi aktiviti pertanian ni? Biasanya aktiviti pertanian penanaman kurma ni dijalankan di kawasan ladang buah kurma di wilayah Qasim Arab Saudi. Okey, bagaimanakah pengaruh iklim gurun panas ni sesuai untuk penanaman pokok kurma? Dia kata pokok kurma sesuai ditanam di kawasan yang mempunyai suhu 7 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Dan pokok kurma biasanya ditanam di kawasan oasis. Kawasan oasis inilah kawasan mata air yang ada di kawasan gurun.
Jadi, it's okay lah. Maknanya awak boleh tanam pokok kurma ni asalkan awak punya suhu adalah sekitar 7 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Okey, seterusnya kita ada aktiviti penternakan juga dekat kawasan gurun panas. Biasa dekat kawasan gurun panas ni kita ternak apa? Fikir biasanya kita akan ternak unta, kambing, biri-biri dan lembu yang biasanya kita ternak untuk dapatkan daging, susu, kulit dan juga bulu. Okey, di manakah kawasan penternakan ni? Biasanya kawasan ternakan unta ada di kawasan Hudaibiyah iaitu di Arab Saudi. Dan manakala kawasan ternakan lembu pula ada di kawasan gurun Arab. Bagaimanakah pengaruh iklim gurun panas ni boleh membawa kepada aktiviti penternakan? Biasanya jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renek dan juga jarang. Yang membolehkan rumput ni dijadikan sebagai makanan kepada haiwan ternakan seperti lembu, kambing dan juga unta. Okey, murid-murid, berdasarkan iklim yang kita belajar, iklim mana yang paling suka? Dan kenapa? Okey, bagus. Kalau cikgu belanja kamu semua nak pergi dekat negara-negara tadi, negara mana yang kamu nak pergi? Kenapa kamu nak pergi negara tu? Okey, cikgu harap kamu ada jawapannya. Okeylah, itu sahaja untuk bab kali ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi pada bab yang lain.